live. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Syukur Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada slot kedua kami, iaitu barisan Skuad Gemilang Bahasa PPT Bangsa Pudu dengan kolaboratif Majlis Guru Cemerlang Kuala Lumpur. Okey, baik, pada hari ini saya bersama Cikgu Fatona yang berada di bawah saya. Assalamualaikum Cikgu Fatona. Cikgu Linda. Okey, Cikgu Fatona merupakan penulis modul dan buku latihan BM SPM KSSM daripada SMK Desa Pandan Desa Perdana Kuala Lumpur. Kemudian yang tak lain tak bukan Cikgu Salina. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi Linda. Okey, Fatona sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Cikgu Salina tak lain tak bukan merupakan seorang guru cemerlang bahasa Melayu dan juga penulis buku modul dan buku latihan BMSPM KSSM daripada Konvent Jalan Pil Kuala Lumpur. Okey, sekejap ya. Jadi pada hari ini saya nak anda semua type pada bahagian chatting, clear atau tidak suara Cikgu Linda? Nampak tak presentation Cikgu Linda, clear atau tidak? Okey, kalau clear tulis clear. Dan sekarang saya tengok ada 442 dalam talian. Okey, jadi pada malam ini kita akan sesuailah dengan tajuk kita pada malam ini, itu teroka soalan BMSPM menuju jaya. Okey, menuju puncak lah, menuju jaya, iaitu kertas 1 bahagian B. Jadi malam ini kita kupas bahagian B. Cikgu Salina akan kupas bahagian B. Untuk karangan tidak berformat, Cikgu Fatona akan kupas karangan berformat. Okey, baik. Jadi di situ okey, clear, semua kata clear, alhamdulillah. Jadi sebelum itu takkan majlis ini tidak akan lengkap kalau kita tidak mulakan. Lupalah pula kita tidak mulakan. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Harapannya semuanya berada dalam keadaan sihat belaka dan kita semua dipermudahkan urusan. Sebelum Cikgu Linda mulakan, jadi siapa pernah dengar lagu Berlenggang ai berlenggang dengan tari lenggang, kalau baik hati nanti orang pun sayang. Berlenggang ai berlenggang dengan tari lenggang, kalau baik hati nanti orang pun sayang. Jadi 647 orang dalam talian yang baru masuk, semuanya baik hati. Sebab apa? Nak menuntut ilmu. Sirih berlipat, sirihlah pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Wah, pemanis kata selamatlah datang, awal bismillah pembuka bicara. Berlenggang ai berlenggang dengan tari lenggang, kalau baik hati nanti orang pun sayang. Okey, jom sekarang kita tengok ada Zul Arifin dalam talian. Saya tak pastilah Zul Arifin ni betul-betul Zul Arifin ke tidak, tapi yang pastinya Cikgu Maria dia sangat sukalah ada Zul Arifin dalam talian. Dia cakap dengan saya semalam. Okey, jadi apa tema yang kita akan kupas pada hari ini? Cikgu Salina akan kupas tema alam sekitar, bumi yang tiada rimba. Okey, nanti Cikgu Salina akan kupas tentang tema alam sekitar. Bagai tiada nyawa, wah, dia dicemar manusia, yang jahil ketawa. Cikgu Salina akan kupas tema alam sekitar. Kemudian Cikgu Fatona pula akan kupas jalur gemilang di bawah naunganmu, iaitu tema semangat patriotik. Sebab itulah backdrop kami ada bendera Malaysia. Kami pakai tudung berwarna biru menunjukkan perpaduan keamanan. Jadi tanpa melengahkan masa,
saya persilakan, okey, Cikgu Salina, kejap ya, Cikgu Salina untuk untuk memulakan ataupun memulakanlah kita punya perkongsian kita pada hari ini. Dipersilakan Cikgu Salina. Kejap ya, saya turunkan, masukkan cikgu punya ni. Okey, dipersilakan Cikgu Salina. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Boleh dengar Linda? Boleh. Boleh dengar yang lain boleh saya? dengar tak tidak? Okay. Yang lain boleh dengar? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi kita nafas untuk kita sama-sama mendengar, seterusnya belajar ya. Bagaimana pula pada ini kita nak tengok bagaimana nak mengarang bagi karangan. Okey, jadi cikgu nak mulakan dan harap semua dah bersedia. Jadi sebelum tu cikgu nak imbas kembali apa yang pelajar sepatutnya tahu berkaitan dengan karangan bahagian B. Baik, jadi bila cikgu bercakap tentang karangan bahagian B, sebenarnya karangan ini terdiri daripada 4 soalan esei. Daripada 4 soalan esei ini, pelajar dikendaki memilih satu sahaja. Satu sahaja. Okey, seterusnya bahagian B ini memperuntukkan masa 1 jam 30 minit. Jadi pelajar kena pandai mengurus masa sebaik mungkin untuk selesaikan karangan dalam jangka masa yang telah ditetapkan. Yang seterusnya, kita tengok pula markah yang diperuntukkan ialah 70 markah. Maksudnya dia mengambil 70% markah daripada karangan keseluruhan kertas Bahasa Melayu 1. Besar ni karangan ni, markah ini. Jadi sama-samalah kita tengok hari ini macam mana agaknya apakah yang perlu kita buat untuk kita dapatkan markah yang baik. Baik, cikgu teruskan. Okey, bila bercakap tentang bentuk soalan sama juga dengan karangan bahagian A semalam. Ada bentuk berformat, ada yang tak berformat. Jadi kalau yang berformatnya kita tahulah ada rencana, ada syarahan, ada ceramah, ada ucapan. Okey. Kini kita tahu semualah. Dan hari ini Puan Fatona akan merungkai sedikit berkaitan dengan rencana. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya. Bila bercakap tentang karangan tidak berformat, selalunya soalan yang dikemukakan berdasarkan adalah kenyataan yang dikeluarkan, bincangkan, huraikan, beri pendapat anda, jelaskan dan ada juga yang lain-lain ya. Jadi kat sini yang selalu yang keluar, huraikan, bincangkan, beri pendapat. Baik, kita tengok seterusnya. Okey, apakah yang terkandung dalam kertas ini? Ini dia. Sama macam semalam ya. Malah arahan soalan beritahu bahawa karangan bahagian A itu tidak lebih daripada 200. 150 ke 200. Okey, hingga 210 Jadi untuk bahagian A, bahagian B ni dia besar sikit sebab markah dia lebih banyak, maka bilangan patah perkataannya pun bertambah. Jadi dari pelajar dikendaki menulis dalam 350 hingga 500. Berarti plus minusnya ada plus minus 10. Jadi pelajar boleh menulis sehingga 510 dan pastikan 510 itu berada dalam perenggan penutup. Okay. Ini berkaitan dengan arahan soalan. Baik, seterusnya cikgu pergi kepada cadangan jawapan. Cadangan jawapan. Jadi kalau semalam kita tengok kita ada 2 isi. Tapi untuk hari ini kita up satu lagi isi. So kita ada pendahuluan yang kita buat sedikit anggaran dalam patah perkataan. Kemudian diikuti dengan isi 1 lebih kurang 120, isi 2, isi 3 dan penutup. Jadi macam seperti karangan bahagian A juga, di mana kalau kita tengok jumlah pendahuluan dengan penutup
tutupnya lebih kurang sama, ya, sama. Dia mesti seimbang, ya, seimbang dan selaras. Okey, baik, seterusnya kita tengok pula kepada contoh soalan. Ini contoh soalan. Baik, bila bercakap tentang contoh soalan, inilah yang berlaku. Maksudnya soalan itu akan diberi satu kenyataan, satu cerita, satu peristiwa atau satu berita. Daripada soalan ini kemudiannya mesti ada satu isu. Okey. Setiap soalan yang dikemukakan akan ada isu. Jadi untuk kenal pasti isu itu selalunya adalah perkataan namun, walau bagaimanapun, okey, malang sekali. Jadi semua ini merupakan kata kunci kepada isu. Mesti ada isu dalam karangan tersebut. Okey, daripada isu tu kemudian soalan kita bagusnya kalau kita tengok karangan bahagian B ini, kita dah tahu dah fokus dia. Kalau bahagian A, kita tak tahu fokus. Kita kena tentukan fokus. Tapi kalau bahagian B, dia dah ada. Dia akan beritahu. Okey, dia nak usaha-usaha. Jadi jawapan anda nanti mestilah ke arah usaha-usaha. Bukan punca, bukan kepentingan, bukan manfaat. Jadi kena tengok yang ni, senang, ya. Patutnya kalau kita tengok karangan bahagian B ni, dia lebih mudah, lebih terarah, mudah untuk kita buat. Namun demikian, kita jangan main-main juga, ya. Sebab soalan-soalan ini kadang-kadang ada perangkap. Okey, apa perangkapnya? Okey, kalau kita lihat dalam soalan ini, bincangkan usaha-usaha yang boleh dilakukan oleh pelbagai pihak untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan penjagaan alam sekitar. Okey, kenapa cikgu kata ada perangkap? Okey, perangkapnya kerana wujudnya perkataan pelbagai pihak. Pelbagai pihak. Jadi di sini jawapan anda mestilah berdasarkan pelbagai pihak. Jadi boleh gunakan macam cikgu sebut semalam, teknik dikemasena. Okey, semalam cikgu dah huraikan. Jadi maksudnya di sini kalau anda nak jawab soalan ini, katalah nak ambil tentang pihak sekolah. Okey, dia boleh ada pihak sekolah satu, mungkin ibu bapa, mungkin kerajaan. Okey, ataupun sekolah, pihak sekolah, kerajaan. Boleh. Okey, yang tak boleh apabila anda buat kerajaan. Tak boleh. Dia mesti ada perbezaan sekurang-kurangnya dua pihak yang berbeza. Jelas, ya? Okey, jadi kena tengok kat sini. Tapi sekarang kalau kita cakap macam usaha yang ini, yang lebih mudah kita nak bincang ialah pihak sekolah, kemudian kerajaan dan media massa. Okey, media massa ni sebenarnya main peranan yang sangat besar, ya, pada dunia sekarang ni. Sangat besar. Jadi kita boleh nampak peranannya. Jadi kat sini berhati-hati. Sebab soalan itu dia ada pengganggunya, iaitu pelbagai pihak. Baik. Kita ke arah kepada soalan yang kedua. Soalan kedua pula dia berkaitan dengan petikan akhbar. Petikan akhbar menyatakan bahawa Malaysia mempunyai tanah yang subur dan sesuai untuk aktiviti pertanian. Namun, okay, nampak tu dah berlaku sesuatu kat sini. Namun kerjaya dalam sektor pertanian dikatakan kurang diminati oleh generasi muda walaupun sektor ini boleh menjamin masa depan. Jadi sudah terang lagi bersuluh bahawa namun kerjaya itu merupakan isu yang berlaku yang perlu diselesaikan. Jadi di sini dia beritahu huraikan langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk menarik minat generasi muda. Jadi sini dia tidak ada perangkap. Jadi apa sahaja jawapan yang anda beri, kita terima. Okey, diterima. Contohnya, saya nak cerita tentang pihak sekolah lah. Pihak sekolah mengadakan kelab. Pihak sekolah mengadakan kempen. Pihak sekolah memberikan motivasi, contoh. Okey, kita terima. Tapi dengan syarat penghuraian itu tidaklah bersama antara tiga-tiga itu, berbeza. Okey. Tapi kalau nak ambil yang lain-lain, misalnya keluarga, ibu bapa, boleh. Kerajaan, boleh. Okay, negara tu kita letak kerajaan, ya. Kita tak boleh kata negara. Sebab negara tu sebuah negara dia tak boleh apa. Tapi kerajaan
Okey, siapa dia? Menteri Pendidikan, menteri apa dan sebagainya. Okey. Ataupun boleh saja ambil peranan media massa. Okey, media massa. Apa yang media massa buat? Ini kena jelas lah. Okey. Baik. Kemudian kalau kita tengok seterusnya. Okey, soalan yang ketiga. Soalan juga boleh keluar macam ni. Bagi pantun, ya. Bagi pantun, 3 rangkap pantun. Kemudian berdasarkan pantun di atas, huraikan kebaikan-kebaikan yang akan anda peroleh melalui aktiviti bersukan. Jadi kat sini, wow, senang. Aktiviti bersukan. Tapi pelajar tolong beri perhatian. Kenapa? Kerana dia adalah soalan yang memerangkap pelajar. Kenapa? Okay, cuba tengok. Okay, di sini memang pelajar kena cerita kebaikan, benda atau perkara yang baik. Tetapi oleh sebab ada kenyataan berdasarkan pantun di atas. Jadi jawapan atau huraian pelajar mesti ambil daripada pantun di atas. Tidak boleh ambil dari luar. Ni kalau begini ya, tolong beri fokus betul-betul ya. Berdasarkan pantun di atas. Maksudnya jawapan akan terarah kepada isi atau idea yang ada dalam pantun. Jadi ini kena berhati-hati. Itu sebabnya kalau kita lihat ya, apa yang perlu kita lakukan sebenarnya sebelum kita menjawab ialah kita kena membaca soalan. Okey, inilah antara 3 contoh soalan yang cikgu kemukakan kepada anda, yang maksudnya contoh soalan yang akan keluar lebih kurang sebegini. Okey, ada ketikanya soalan boleh keluar. Okey, dia kata misalnya dia akan bagi kenyataan. Dalam kenyataan tu dia kata berikut merupakan sebahagian daripada faedah bersukan. Sebahagian daripada faedah bersukan. Huraikan faedah-faedah lain bersukan. Tengok tu ada perbezaan. Okey, pernyataan di atas menunjukkan sebahagian daripada faedah bersukan. Huraikan faedah-faedah lain bersukan. So kat sini, okey, pelajar calon bebas untuk ambil dari luar. Okey, tu ada dua perbezaan ya. Dua perbezaan. Yang ini berdasarkan pantun, kena jawab. Tapi kalau dia kata beri faedah-faedah lain, kita boleh ambil dari luar. Okey. Baik, seterusnya kita pergi balik kepada panduan menulis soalan karangan B. Pertama, baca. Macam mana cikgu tegaskan semalam. Cikgu Kak Salina sekejap ya, saya mencelah sebab saya rasa kita perlu naikkan soalan ini. Okey, ini. Macam mana ya Kak ya? Kalau ditanya sebegini. Okey, kalau langkah-langkah menarik minat generasi muda dalam bidang pertanian, kita hanya menulis peranan kerajaan sahaja. Bolehkah macam itu? Boleh tak Kak macam tu? Okey, alright. Kalau dia tidak sebut pelbagai pihak, dia tak sebut pelbagai pihak. Dia kata apa keusaha. Jadi kalau dia tulis 3-3 kerajaan, diterima. Tapi dengan syarat ada idea yang berbeza. Contoh, kerajaan memberi inisiatif. Okey, beri bantuan keuangan. Hurailah bentuk bantuan. Okey, yang kedua, kerajaan mengadakan kempen-kempen secara meluas. Okey, untuk menarik perhatian. Okey, dan ketiganya dah. Jadi 3 perkara atau usaha yang berbeza daripada satu pihak kita diterima. Okey? Okey, ada lagi? Ada lagi tak Linda? Jelas ya? Cikgu harap jelas ya? Ada lagi? Saya tinggal seorang kat dalam ni. Okey. Tak apa, saya sengaja keluarkan. Nanti kita Puan Linda akan tengokkan. Okey, jadi cikgu terus pergi kepada panduan menjawab soalan karangan B. Macam mana nak jawab? Sama juga semalam. Baca. Baca dan baca. Okey, baca maklumat yang diberikan dalam bahan. Okey, cuma yang ini dia ada bahan. Dia ada bahan bertulis. Ya. Kalau yang semalam dia kena teliti bahan rangsangan. Kena lihat jadual. Yang ini lebih mudah sikit ya. Sebab dia beri semua dalam bentuk penyataan.
Jadi baca maklumat yang diberikan. Kenal pasti tema soalan. Kena kenal pasti. Sebab ada ketikanya dalam karangan bahagian B ni, dia punya tema tu tak ketara sangat. Ya, tak dijelaskan secara terus. Jadi pelajar kena fahamkan apa sebenarnya. Ya, jadi kena fokus betul-betul lah kepada tema soalan. Dan yang ketiga, fahami kehendak atau arahan soalan. Yang cikgu sebut fokus tadi. Fahami kehendak atau arahan soalan. Faham betul-betul. Dia nak usaha. Usaha siapa? Kalau dia umum saja, kita seronok. Kalau dia kata pelbagai pihak, okey, kita kena fokus kepada pihak yang berbeza. Okey, bina kerangka karangan. Ini satu yang cikgu harap dibuat oleh semua calon SPM. Ya, bina kerangka karangan yang bersesuaian dengan memberi tumpuan kepada pembinaan ayat isi, ayat huraian, ayat contoh dan ayat penegas yang gramatis. Okey, nanti kita akan lihat ya. Tapi bila cikgu bercakap tentang kerangka karangan, okey, cikgu akan tunjuk contoh tapi bukanlah kerangka yang itu cantik-cantik awak nak sediakan nanti ya. Sebabnya kerangka ini perlu ya. Perlu buat kerangka kerana pertamanya supaya pelajar tahu apakah idea yang dia nak tulis. Okey, lepas satu idea, kemudian kena tengok adakah idea antara idea ni berlakunya percampuran huraian ataupun huraian yang bercampur aduk. Kena lihat kat sini lah. Sebab sebaik-baiknya kita tak nak ada huraian yang kita dah sebut dalam isi idea satu, kita ulang balik dalam idea dua. Kita tak nak lah. Sebab itu dia tidak matang, kita anggap dia huraian yang berulang-ulang. Jadi kita tak galakkan lah macam tu. Okey. Kemudian kalau kita lihat yang kelima, tulis karangan yang panjangnya 350 hingga 500. Itu kena akur lah. Macam mana cikgu sebut semalam, keakuran terhadap patah kataan itu sangat dituntut. Jadi nanti ada yang tanya, cikgu perlu ke kita kira? Okey, tak perlulah kira. Tapi kita kena buat estimation kita lah ya. Apa satu tahap kita buat andaian setakat mana. Nanti kalau awak dah buat banyak latihan, awak akan tahu selalunya dia akan berada pada kurang-kurangnya 3 muka surat atas test pack tu. Kita dah tahulah dia dah cukup lah ya kepada apa yang. Alright. So, kita teruskan. Okay. Baik, seterusnya cikgu nak berkongsi. Okay. Berkongsi ilmu teknik mengarang karangan B. Semalam cikgu kongsi bahagian A dan cikgu kata itu adalah sekiranya nak ikut boleh. Okey, ada juga beberapa orang ya tanya nak ikut dan sebagainya. Okey, boleh nak ikut. Saya tak kata awak. Jadi hari ini cikgu juga nak berkongsi pada anda apakah cara atau teknik yang saya gunakan untuk mengarang. Okey. Jadi kita tengok. Okey. Jadi yang pertama, teknik menulis pendahuluan. Semalam kita guna teknik 3T. Hari ini kita tukar kepada teknik ITK. I itu maksudnya keluarkan isu ataupun tema soalan. Yang kedua, tempat di manakah dibincangkan isu tersebut. Yang ketiga, reaksi masyarakat terhadap isu itu. Apa pandangan masyarakat? Adakah mereka gembira? Adakah mereka rasa rasa bimbang, mereka risau ataupun sebaliknya? Okey, kemudian tindakan awal. Apakah tindakan awal yang boleh diambil? Dan yang kelima, kehendak soalan. Dan okey, inilah antara perkara-perkara yang saya tegaskan perlu ada dalam perenggan pendahuluan. Okey, tapi nanti kita akan lihat ya macam manakah teknik ini diaplikasikan. Okey. Kemudian saya juga ada cara menghurai perenggan isi menggunakan satu mnemonik ya yang saya gunakan. Izinkan saya cari kawan Cina untuk terbang. Okey, maksudnya pertama saya akan keluarkan isi. Saya minta pelajar keluarkan isi atau idea. Apakah idea atau isi yang mereka ada? Okey, kemudian saya masuk bahagian huraian. Bahagian huraian ini saya fokus kepada 3 perkara penting iaitu STEM, STM. Okey, S tu siapa? Saya. Okey, siapa?
Okey, kemudian cara itu bagaimana? Semalam sama juga kita buat ya masa kita buat ICT. Okey, benda yang sama. Okey, cara atau bagaimana, dan yang ketiga ialah kesan. Okey, maka kita tengok seterusnya ada contoh. Pentingnya contoh. Jadi setiap perenggan isi mesti ada contoh. Contoh yang menentukan nanti ya awak punya di mana kedudukan markah awak. Dan seterusnya yang keempat, ungkapan menarik atau perkataan bombastik. Okey, dan seterusnya penegasan. Di penegasan itulah ya. Jadi saya menggunakan pendekatan isi tu izinkan. Okey, siapa saya cari kawan Cina. Okey, contoh untuk terbang. Ini adalah satu yang saya gunakan untuk pelajar. Jadi kalau rasa boleh ikut. Kalau tak boleh ataupun awak memang dah ada cara belajar sendiri, terpulang. Ya, boleh gunakan. Sebab kalau kita nak bertukar teknik dalam masa dah beberapa bulan ini, cikgu rasa agak payah ya. Okey, tapi kalau rasa boleh ikut, saya rasa boleh je, tak ada masalah. Dan saya menutup perenggan kesimpulan saya dengan mengutarakan 4 perkara: rumusan, cadangan, amaran dan harapan. So, kalau kita lihat, rumusan, cadangan, harapan sama dengan semalam. Cuma bila bahagian amaran ni, okey, kita boleh keluarkan satu amaran seandainya perkara ini tidak dilihat. Sekiranya ini tidak diambil berat. Okey. Jadi perkataan-perkataan ini nak menguatkan lagi ya bahawa kita punya huraian ataupun kita punya penutup kita. Okey. Baik. Jadi nanti ada pelajar tanya, cikgu, peribahasa itu, saya tanya dulu sebab saya tak nak pelajar tanya. Okey. Peribahasa tu kita perlu ada ke dalam perenggan isi? Yes, kita tentukan ada. Tapi sekiranya tak ada, memadailah sekurang-kurangnya mana-mana 2 perenggan ada peribahasa. Ya, ada peribahasa. Okey, kemudian dalam perenggan penutup dan pendahuluan juga dialu-alukan penggunaan peribahasa. Ya, sangat digalakkanlah. Jangan risau sebab peribahasa dia hanya memberi awak panjang mana pun peribahasa itu dikira sebagai satu patah perkataan. Jadi jangan takut nak guna ya. Cuma cikgu dah sebut semalam ya, jangan guna peribahasa yang sama maksud dalam huraian. Jadi dia akan menjadikan tidak lancarlah karangan tersebut Okey. Baik. Jadi inilah 3 formula yang saya gunakan untuk mengarang, dan kita tengok ya bagaimanakah contoh ini kita aplikasikan dalam penulisan kita. Dan saya ketengahkan satu soalan. Okey, satu soalan. Sayangi alam sekitar, tanggungjawab bersama merupakan slogan yang sering dikaitkan dengan kempen penjagaan alam sekitar. Hal ini jelas membuktikan bahawa penjagaan alam sekitar amat penting dan menjadi tanggungjawab pelbagai pihak. Namun, dalam kalangan masyarakat hari ini, dikatakan masih ramai lagi yang kurang memberikan kerjasama dalam usaha menjaga alam sekitar. Bincangkan usaha-usaha yang boleh dilakukan oleh pelbagai pihak untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan penjagaan alam sekitar. Soalan yang sangat mudah ya dan boleh dijawab. Tapi kalau kita tak ada ilmu menjawab, dipayahlah. Okey. Maka kalau kita lihat soalan ini, okey, dia nak cari usaha-usaha lah ya, usaha-usaha. Okey, kita tengok. Okey, ini adalah perenggan pendahuluan yang menggunakan formula ITITK. Okey, ITITK. Kenapa ya tiba-tiba, tiba-tiba ada benda ni kat atas ni. Okey, kita di sekolah, cikgu-cikgu dah ajar menulis permulaan ataupun pemulaan perenggan pendahuluan dengan banyak pendekatan. Pendekatan lagu, sajak, pantun, petikan akhbar, petikan kata-kata hikmat dan sebagainya. Okey, right. Jadi inilah masanya nak tunjukkan kehebatan kita. Jadi kita masukkanlah contoh. Ni yang tadi Cikgu Linda nyanyi Bumi yang tiada terimba seumpama hamba. Cikgu tak pandai nyanyi macam Cikgu Linda. Okey.
Dia dicemar manusia yang Yang jahil ketawa. ketawa. Ya, itu dia. Okey. Jadi ini walaupun nampak lirik lagu ini dalam satu rangkap, ini semua dianggap satu patah perkataan. So, selamat dah. Okey. Anda dah selamat kat situ. Satu je. Okey. Kemudian tengok, jangan dah ada lirik lagu tidak dihuraikan. Itu satu kelemahan lah. Jadi huraikan. Lirik lagu di atas merupakan sebahagian daripada lirik lagu Hijau yang dinyanyikan oleh Zainal Abidin Muhammad. Betul, fakta betul. Kalau fakta tu salah dinyanyikan oleh Zainal Abidin alim ke apa kan, kena kurung lah. Salah fakta. Lirik lagu ini jelas menerangkan bahawa bumi akan mengalami kemusnahan sekiranya kita tidak mengambil tindakan segera. Ini adalah pendekatan kita nak ke arah teknik ITITK. So nampak? So belakangan ini isu mengenai alam sekitar sering diperkatakan. Cikgu sedang mengeluarkan isu I. Right? Saban hari isu ini dibincangkan pada rubrik akhbar dan diperdebatkan di Dewan Parlimen. Wow, marvelous. Cikgu sedang membincangkan tentang tempat. Betul ke isu ini dibincangkan di Parlimen? Yes, betul. Alam sekitar. Jadi fakta dia betul. Seterusnya, isu mengenai alam sekitar yang dicemari begitu membimbangkan masyarakat. Inilah letaknya I kecil tadi. Reaksi masyarakat I kecil tadi. Cikgu letak I kecil. Reaksi masyarakat. Membimbangkan, merisaukan. Kita ni risau. Tapi kalau anda tak risau, sesuatu yang pelik lah ya. Sebab alam ni tak boleh tahan lama kalau kita tak jaga dia dengan sebaik mungkin. Isu pencemaran alam sekitar ini perlu ditangani segera sebelum menjadi lebih serius kerana boleh mendatangkan masalah kepada negara dan merugikan generasi masa hadapan. Wow. Budak ni dah cuba bermain dengan bahasa. Dia guna perkataan generasi. Nampak? Jadi sini dia sedang memberi tindakan awal. Tindakan awal. Ya. Seterusnya, pelbagai usaha telah dilakukan bagi memberikan kesedaran kepada masyarakat mengenai kepentingan penjagaan alam sekitar. Jadi, saya sedang mengeluarkan kehendak soalan. Jadi, inilah satu bentuk penulisan pendahuluan yang memang menarik dan boleh menguja, membuatkan pemeriksa teruja, terpaku dan nak membaca karangan anda seterusnya. Jadi peranan pendahuluan ini sangat penting. Sebab sekarang sasaran kita ialah pemeriksa. Nak tarik perhatian pemeriksa, inilah cara. Bukannya, semalam cikgu dah sebut bukannya, saban hari meniti dari bibir ke bibir setiap umat manusia dari segenap pelosok alam. Ini cikgu harap tidak digunakanlah kepada pelajar yang berada dalam talian Jangan guna teknik macam ni sebab senang saja digaris je merah tu. Jadi jangan sebab di impression tu akan jatuhlah penggunaan yang tidak berapa tepat. Baik, ini cara bagaimana. Ada Salina, soalan? kita cuba jawab anak murid ni. Kalau lagu tu kita buat andaian sendiri boleh ke? Ke memang kena ada siapa penyanyi ataupun penerbit dia? Itulah dia boleh dia reka-reka lepas tu dia bagi-bagi macam tu. Boleh ke macam tu? Kalau bercakap bagus pelajar ni siapa? Nurul Farhanis. Kalau lagu benda-benda ini memang dah ada. Jadi kalau kita nak reka mungkin susahlah sikit. Tapi kalau mungkin awak buat satu skrip atas, tulislah lirik lagu yang saya cipta di atas. Gitu. Boleh. Tak ada masalah. Sebab yang saya cipta, yang saya reka, pantun yang saya reka, cipta, boleh sebab awak yang cipta. Tapi kata lirik lagu yang disampaikan oleh penyanyi tanah air yang terkenal, kita pun tak tahu. Tak apalah, boleh. Lirik lagu yang datang merupakan sebahagian lirik lagu yang disampaikan oleh penyanyi terkenal di Malaysia. Itu je. Itu yang awak tahu. Tapi
kita anggapnya pelajar ni suam-suam je. Sebab dia dia tak boleh pergi ke arah cemerlang. Dia tak matang. Dia tak matang. Lagu barat boleh ke? Ni Emir Johar. Janganlah ya. Kita janganlah. Bahasa Melayu. So janganlah lagu barat. Tak sesuai, memang tak sesuai. Langit dengan bumi tak sesuai. Okey. Ada lagi tak Linda? Tonok ni kejap. Ayu, ni. Syekh Robert ni. Kalau guna pantun Jarjit boleh ke? Pantun Jarjit ni Upin Ipin. Tak payah tak. Okey, kalau betul nak guna, kalau dia betul boleh, tapi bahasa dia kan lintang pukang ya. Tak boleh. Tak boleh lintang pukang tak boleh ya. Okey, guna bahasa yang betul lah ya. Macam ada seorang yang India, saya lupa pemberita tu. Karam Walia. Okey, boleh. Itu boleh guna. Ya, itu boleh guna. Kalau yang tu tak boleh lah. Okay, nampak sangat. Boleh awak buat, kita kena garis je lah. Nampaklah tak matang kat situ ya. Alright. Okay, so jadi kalau reka pantun sendiri boleh lah ya. Yoga Wati kan. Reka pantun sendiri boleh, tak ada masalah. Tapi kena betul jugalah. Dia punya sulkata akhir tu AB kan. Nanti mereka sendiri cloud ABCD pula. Tak boleh lah. Pantun pun ada cara nak mengarang, bukan main hantam je. Ya, jadi kena tengok jugalah kesesuaian. Tapi memanglah kalau boleh teknik-teknik macam ni memang kita galakkan. Okey. Ada lagi? Ni last lah kita ambil ni. Cikgu, yang lagu ni boleh guna untuk karangan format ke apa ke? Macam mana? Karangan format. Okey. Kalau karangan format tu selalunya kita tak guna lagu-lagu karangan format. Karangan format kita lebih ambil kepada pendekatan fakta ataupun pernyataan. Okey, jadi tak sesuai lagu-lagu. Kita nak berceramah ni, nak berlagu-lagu yang tak kenalah Tapi kalau pantun dalam syarahan tak ada masalah. Tapi kalau berlagu tu payah sikitlah dia tak laras bahasa tu yang paling penting dalam format tu laras bahasa kita kena tengok. Okey. Right? Okay. So, last lah kita ambil seorang ni pelajar Chinese ni. Cikgu, kalau guna surah atau kata-kata tokoh boleh ke? Surah, okey, boleh, tapi pastikan betul lah. Surah kena mana, betul. Okey. Dan juga kata-kata tokoh, kena tahu tokoh yang betul lah. Sebab ada orang cuba bermain dengan tokoh dan kita kena cari lah, pemirsa kena tengok lah. Adakah betul? Contohnya Soekarno berkata 10 orang berikan saya 10 orang macam. Contoh, adakah betul Soekarno yang bercakap ke, Soeharto yang bercakap ke? Jadi kena betul-betul tepatlah. Dia tak boleh main tangkap muat ataupun buat andaian saja, tak boleh. Ya. Okey. Boleh teruskan? Teruskan Kak ya. Okay. So kita pergi kepada macam mana nak hurai isi. Kita ada kerangka. Tapi tak perlulah buat kerangka begini cantik, kotak, warna, tak perlu. Buatlah apa saja kerangka. Buat anak pisang ke, anak pokok ke, tulang ikan ke, sungai ke, akar ke, awan terpulang. Ya, janji ada kerangka karangan yang boleh memudahkan anda mengarang. Anda sebenarnya tidak ada masalah mengarang. Masalah pelajar SPM ni kebanyakannya adalah kerana ketandusan idea. Ketandusan idea. Macam mana nak menghurai? Kat situ yang ada masalah. Okey. Jadi apa yang saya buat kalau kita lihat di sini, pertama saya menggunakan formula tadi izinkan saya berkawan dengan Cina tu semua Jadi saya mulakan idea. Idea satu. Menganjurkan kempen-kempen secara konsisten. Kempen-kempen. Okey. Jadi siapa yang nak buat ni? Okey, siapa yang nak buat kempen? Kita tak boleh kata kita buat kempen, tak jadi ya. So kita fokus pada kerajaan. Dan kerajaan ini boleh dikecilkan lagi. Mungkin di bawah jabatan alam sekitar. Okey, dan sebagainya. Kita boleh kecilkan lagi Okey, kemudian tempatnya mana? STM tadi siapa tempat masa? Di tempat ke seluruh pelosok negara. So kempen ni tak bolehlah buat kat bandar je ataupun buat kat kampung saja. Buat seluruh pelosok negara supaya semua masyarakat didedahkan. Seterusnya, bila nak buat? Sepanjang masa. Ini cikgu sedang bina kerangka Okey, kemudian bagaimana atau cara tadi mengadakan pertandingan syarahan. Macam mana nak buat kempen? Dalam kempen ni nak buat apa? Buat pertandingan syarahan. Apa lagi nak buat? Buat pameran dan karnival.
buat apa lagi? Buat promosi di media sosial. Jadi dalam kempen inilah 3 cara yang selalunya dikaitkan dengan kempen. Okey. Okey, bila buat ni, apa kesan, apa impak? Memberi pendedahan dan kesedaran, memupuk perasaan cinta akan alam. Okey. So contoh, masukkan contoh. Kempen Selamatkan Dunia Kita. Program Rakan Alam Sekitar. Ini adalah program yang terkini ya, program alam sekitar ni. Kalau siapa yang membaca, dia tahulah ni program yang terkini. Kemudian ungkapan menariknya apa? Senaraikan dahulu. Sama ada awak guna atau tak guna peribahasa itu, kita fikirkan kemudian. Senaraikan dahulu. Dan kemudian penegasan, kita ambil balik apa yang ada dalam idea, kempen, alright. Kemudian kita kaitkan dengan kesan. Okay. Jadi kaitkan dengan kesan dan arahan soalan tadi. Menimbulkan kesan terhadap kepentingan menjaga alam sekitar. Dia ada lebih kurang macam tu. Ya? Maka daripada kerangka ini tadi, maka lahirlah soalan yang sebegini. Huraian yang begitu cantik. Usaha dominan. Nampak? Cikgu tak guna pun antara usaha. Okay? Saya memang tak suka ya karangan bermula dengan antara. Antara tu kalau nak tulis rumusan, kita terima. Tapi sebenarnya tak boleh ya. Kita kalau elok gramatis terus je mulakan dia. Usaha dan sebagainya. Okay. Usaha dominan. Ada perkataan lain dominan. Primer. Apa lagi? Utama. Okay, boleh ya. Usaha dominan yang boleh diambil adalah dengan menganjurkan kempen-kempen secara konsisten. Ini idea. Siapa yang buat? Kerajaan berperanan menganjurkan kempen-kempen ini ke setiap pelosok negara pada setiap masa. STM. Usaha ini dapat dilaksanakan dengan mengadakan pertandingan syarahan yang bertemakan alam sekitar. Selain itu, pameran atau karnival perlu diadakan secara berterusan dan bersungguh-sungguh dan tidak seperti melepaskan batuk di tangga. Ini merupakan satu peribahasa dah. Lengkap dah dia ada peribahasa. Tapi tadi ada 2 peribahasa. Di sini dia ambil 1 je peribahasa. Okey. Itu sebab cikgu kata senaraikan dahulu yang mana nak digunakan dipilih kemudian. Hal ini dikatakan demikian kerana dapat memberi pendedahan dan kesedaran kepada masyarakat mengenai kepentingan memelihara alam sekitar. Antara kempen yang boleh dijalankan adalah seperti kempen Selamatkan Dunia Kita dan program Rakan Alam Sekitar. Kerajaan juga perlu menggunakan saluran media sosial untuk mempromosikan kempen-kempen yang akan dijalankan. Dijalankan penggunaan media sosial seperti YouTube. Tengok ada pembuka ya. Twitter dan Instagram ternyata memberi impak yang positif dan memupuk perasaan cinta akan alam sekitar dalam kalangan masyarakat. Natijahnya, izaharnya sudah terang lagi bersulur. Apa lagi? Banyak justru boleh guna apa saja. Jangan gunakan penada wacana yang sama saja ya. Ini satu kelemahan lah bila idea pertama natijahnya, kedua natijahnya, ketiga pun natijahnya. Okey, ubah. Okey, natijahnya kempen yang dianjurkan oleh pihak kerajaan dapat menimbulkan kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan menjaga alam sekitar. Solid ya. Sangat solid ya, bagi macam ni jelas nampak dia terus ke arah apa yang dikendaki dengan idea. Okey, itu isi yang pertama. Okey, kita tengok pula isi kedua. Okey, isi kedua atau kerangka isi kedua. Cikgu mengangkat tajuk mengamalkan program kita semula. Sebab ini satu sebahagian daripada macam mana nak jaga alam sekitar Okey, siapa yang buat? Masyarakat. Betul. Sebab kerajaan tak boleh buat kat sini. Kerajaan boleh adakan kempen saja. Tapi bila pelaksanaan untuk program kita semula, masyarakatlah buat. Di mana? Di semua lokasi. Di semua tempat. Okey. Bila nak buat? Sepanjang masa. Okey, amalan kita semula ni sebaik-baiknya dijalankan berterusan dan setiap masa. Okey, bagaimana nak buat? Okey, macam mana kita nak jadikan program ini dilaksanakan dengan baik. Maksudnya kita jalankan program ini dengan cara kempen lah.
kempen kita semula ni secara meluas. Okey. Kemudian menggunakan, G salah, G double kan, menggunakan semula bahan-bahan terpakai. Kemudian menggalakkan penggunaan tong-tong kita semula. Ini apa yang termasuk ya dalam kita semula. Jadi bila buat ni semua, apa kesannya? Apa kesan? Apa impak? Jadi memberi pendedahan kepada masyarakat tentang kepentingan menjaga alam sekitar dan seterusnya mengurangkan tempat pelupusan sampah. Itu betul lah. Ya. Apabila kita mengamalkan penggunaan gunakan tong kita semula, kita dapat selamatkan tempat-tempat pelupusan sampah ya. Okey, kemudian contoh kempen Jom Kita Semula. Okey, contoh biru coklat jingga. Cikgu letak je ni. Apa yang berlaku nanti kita tengok. Okey, ungkapan menarik, hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih dan sudah terang lagi bersuluh dengan mengadakan program Kita Semula dapat menjamin alam sekitar yang lebih bersih dan selamat. Ini kerangka yang saya bina. Daripada kerangka tu, dapatlah satu uraian yang agak mantap. Okey, usaha alternatif. Saya tak guna usaha pertama, usaha kedua, usaha ketiga. Jangan guna macam tu sebab ada pelajar dia mula ketiga, kedua. Oh, tak matang ya. Jawapan matang kita tak ada macam tu. Kita ubah, kita ambil perkataan-perkataan yang sesuai. Usaha alternatif yang boleh diambil bagi memberi kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan penjagaan alam sekitar adalah dengan menggalakkan, ini pun double K tertinggal, program Kita Semula. Masyarakat perlu mengamalkan Kita Semula ini walau di mana-mana sahaja mereka berada dan pada setiap masa. Okey, dah jawab SCM tadi. Program Kita Semula ini dapat dilaksanakan dengan mengadakan kempen-kempen secara meluas seperti kempen Jom Kita Semula. Melalui amalan Kita Semula, masyarakat didedahkan dengan penggunaan semula bahan-bahan terpakai dan digalakkan menggunakan tong-tong Kita Semula. Kita sebagai pengguna berhemah seharusnya membuang barang-barang ke dalam tong Kita Semula mengikut warna tong, iaitu tadi guna warna-warna tu rupanya nak kaitkan dengan tong. Tong biru, coklat, jingga ya. Hal ini akan memudahkan proses pengasingan bahan dan pemrosesan bahan di pusat Kita Semula. Implikasinya, kesan ni ya perkataan diguna perkataan yang hebatlah. Implikasinya, masyarakat diberi pendedahan tentang kepentingan mengita semula di samping membantu mengurangkan tempat pelupusan sampah. Program Kita Semula ini perlu dilakukan secara bersungguh-sungguh bak kata peribahasa hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Sudah terang lagi bersuluh dengan mengadakan program Kita Semula dapat menjamin alam sekitar yang lebih bersih dan selamat. Cantik kan huraiannya, menarik. Semua dimasukkan. Okey. So cikgu bagi laluan. Ada soalan tak Puan Linda? Tak ada ke? Setakat sini ada tapi banyak berulang-ulang lah. Ada yang berulang, ada yang bertanya cikgu boleh tak buat pantun ataupun lirik di akhir perenggan, kesimpulan, boleh tak buat pantun ataupun lirik lagu di akhir perenggan? Cikgu belum sampai pendahuluan, pelajar dah nak menutup. Cikgu tutup dah cepat Okey, kali kita tengok sini. Cikgu baru nak masuk penutup. Okey. Jadi penutup ni kita gunakan RCH, rumusan cadangan amaran dan harapan. Rasa cinta amat hebat. Mungkin betul, mungkin tidak, ya. Okey, simple saja kesimpulannya, penjagaan alam sekitar penting bagi kelestarian alam semula jaya. Ini bagus ni pelajar ni. Dia guna perkataan kelestarian. Oleh itu, peranan pelbagai pihak ini cadangannya dituntut agar dapat bekerjasama bagai aur dengan tebing dalam mengekalkan keseimbangan alam. Seandainya, ini yang cikgu kata amaran tadi. Seandainya isu alam sekitar ini tidak diberikan perhatian, dibimbangi, ditakuti, dikhawatiri, suatu hari nanti alam kita bukan lagi menjadi tempat yang selamat untuk dihuni oleh generasi akan datang. Okey, kemudian harapan semoga kerjasama dan keprihatinan pelbagai pihak dapat membantu mengekalkan alam yang bersih dan sihat alam kita. Okey, boleh. Begini kita tutup. Okey, mungkin ada pelajar nak tutup dengan pantun. Boleh, tapi saya rasa kalau dalam keadaan yang biasa ni kurang sesuai lah.
kalau nak buat selalunya kita tutup dalam syarahan, kadang ucapan tu lebih main. Kali ini kita pergi terus je. Kita jangan bermain-main sangat sebab kita khawatir juga terlalu banyak bermain juga nanti kita punya patah perkataan tu dah meleret-leret. Ya. Jadi kita tutup dengan baik, dengan kemas, dengan harapan yang betul ya. Dan satu lagi ya, cikgu nak tegur jugalah bila penutup ni masih lagi ya ada pelajar yang mengarang walaupun kita dah habis 2020 ada lagi pelajar yang buat supaya negara kita cemerlang, negara kita maju dalam pada tahun 2020. Sedangkan dah 2021 ini berlakulah tahun lepas. Jadi tidak ada lagi istilah wawasan 2020 tu tak ada dah ya, jangan guna. Okey, jadi jangan guna yang begitulah ya. Dan satu lagi tolong berhati-hati dengan penggunaan negara maju ya untuk pengetahuan semua. Ini sebab ini pengalaman masih lagi ada calon yang suka menulis Malaysia merupakan sebuah negara yang maju. Okey, kita belum maju lagi ya sayang, belum maju. Kita sedang membangun. Sedang menurut arah maju. Kita belum ya. Sebab bila awak tulis negara maju, kenyataan itu akan dikurung. Dikurung maksudnya SP lah fakta tu salah fakta. Jadi dia akan efek lah ya. Okay, alright. So, kita ada soalan ni. Mungkin cikgu kot. Saya rasa cikgu ni, Cikgu Ani Liza Rahman. Jika tulis perenggan 3 isi, huraian mesti mantap. Tetapi jika ada murid yang tidak mampu menulis huraian yang mantap dan berulang-ulang, boleh tak tulis 4 perenggan isi? Macam tu. Okey, cikgu boleh je dia nak tulis 4 perenggan isi, boleh je ya. Tapi cikgu, kita sebenarnya nak ajar pelajar kita dengan satu idea dikembangkan. Jadi kalau cikgu bagi dia pendek-pendek pun dia tak akan pergi, saya janji cikgu, dia tak akan berada di peringkat baik pun. Cakap terus terang. Okey? Sebab apa yang berlaku dalam peraturan permakahan itu sendiri dia dah nyatakan mestilah masih. Tapi kalau huraian pendek-pendek dia akan jadi kurang. Jadi kurang peringkatnya ialah peringkat memuaskan. Kalau dia menulis pendek-pendek, dia akan jadi masih. Tapi masih pun adakah masih yang atas atau masih yang bawah? Jadi kena tengok ni banyak benda cikgu. Itu sebab pada saya lah biar dia mengarang 2 isi pun tak apa. Tapi dia mantap betul-betul. Sebab saya tahu ya ada cikgu memang mengajar ayat acuan. Ya, ayat acuan. Ikut ni. Cikgu boleh je buat. Tapi untuk mendapatkan peringkat kepujian memang jauh lah cikgu. Apatah lagi kalau baik pun saya tak nampak ya. Saya pengalaman mengajar lah. Tak nampak untuk peringkat baik tu. Mungkin peringkat memuaskan ke bawah. Okey, Lawrence Wong. Ini kita berapa kali dah sebut tapi saya nak ingatkan balik ya. Mungkin Cikgu Salina boleh respon. Cikgu, adakah kosakata berdarjat tinggi yang melampau atau terlalu syarat boleh menjejaskan persepsi pemeriksa terhadap karangan kita? Macam mana tu? Kosakata berdarjat tinggi kalau dia digunakan dengan betul tak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi dia boleh pergi upgrade ke pencapaian awal tu ke peringkat atas. Sebabnya bahasa kosakatanya luas dan tepat. Untuk berada peringkat kepujian, cemerlang kepujian kosakatanya luas dan tepat. Tapi kalau awak guna kosakata tu luas tapi tak tepat, tak kena, you strike tak kena penggunaannya dalam huraian. So di garis sama jugalah kalau yang guna yang biasa-biasa saja. Boleh guna kalau anda tahu itu betul ya. Sebab saya tengok ya ada satu trend pelajar menghafal. Sebenarnya pemeriksa dia tahu ya. Adakah pemeriksa tahu pelajar itu menghafal atau tidak? Jadi kita tahu yang menghafal ni selalunya kita tahu dia akan kecundang lah juga ya untuk markah ya. Untuk dapat makan baik lah maksud saya. Right. Satu lagi Kak Salina, soalan ni dah daripada tadi lagi tapi saya masih ingat lagi pelajar ni sebab kita kan 500 patah perkataan. Boleh tak dia buat pendahuluan 100, isi pertama 100, kedua 100, tiga 100 dan penutup 100. Dia buat 100-100. Macam mana tu? Boleh atau tidak? Dia nak buat semua 100. Boleh, tak ada masalah. Sebab boleh. Sebab apa? Sebab pelajar dah didedahkan, ada beberapa pelajar sekolah, didedahkan perengganan satu pendahuluan penutup sama. Sama. Dia buat macam tu. Dia perkulang sama. Tapi dia akan rugi pada peringkat
huraian lah. Sebab Huraian dia tak boleh akan dihuraikan sebab dengan dia jelas. tak boleh berkembang. Dia tak berkembang. Dia idea dia adalah satu. Dia nak cerita tentang kempen. Satu je kempen dia bercerita. Apa lagi yang menyokong pada kempen? Dia tak boleh. Dia tak boleh pergi. Itulah Jadi bila saya tengok Cikgu Salina punya apa tadi, iaitu pendahuluan berapa patah perkataan saya lupa dah. Tapi pendahuluan penutup dia sedikit berbanding isi. Yes. Betul tak Kak Salina? Yes. Jadi yang Kak cadangkan tadi berapa Kak? Berapa patah perkataan pendahuluan? 80, 120, 120, 120, 80. Ingat macam tu. Okey, 80 pendahuluan, 80 penutup. Okey, kemudian kita fokus pada isi 120. Jadi walaupun mungkin ada cikgu yang kata pemerenganan tidak seimbang, itu dikira seimbang sebab seimbangnya pendahuluan dan penutup itu diseimbang. Dan isinya seimbang, lebih kurang sama. Pun boleh juga ya Kak macam tu ya? Yes, betul. Okey. So jadi apa lagi ya? Okey, dah habis. Okey, terima kasih. Dah habis lah saya punya part. Okey, inilah yang saya Syakirah ni dia tolong tuliskan 80, 120, 120, 80. Okey, boleh juga 100, 100, 100 tapi sayanglah ya sebab isi tidak dapat dihuraikan dengan jelas. Okey, jadi saya tengok soalan-soalan kat sini berulang saja sebab ada yang tak tengok pada awal. Jadi kamu jangan risau. Kamu kalau tak tengok pada awal, kamu jangan risau. Kamu boleh tengok balik YouTube ni berulang kali ya. Ada yang cikgu slide tadi tolong pusing balik, tak perlu sebab nanti kita drag masa. Kamu boleh tengok bila-bila masa ya. Okey, jadi itu perkongsian Cikgu Salina. Okey, kalau ada apa-apa soalan apa soalan nanti kita bangkitkan lagi. Cikgu Salina boleh tolong jawab dan sekejap lagi kita akan pergi. Sabar, tak habis lagi, sabar. Kita ada Cikgu Patona sabar. Okey, jadi sekejap lagi Cikgu Patona akan kongsi pula format. Macam mana nak buat format. Jadi Cikgu Patona ni akan cerita pasal apa tahu? Bertemakan semangat patriotik. Okey? Iaitu ya sesuailah dalam bulan kemerdekaan ini ya. Iaitu merdeka kan tanggal 31 bulan 8 57. Hari yang mulia, hari bahagia, sambut dengan jiwa yang merdeka. Okey, jadi sekarang kita pergi kepada Cikgu Patona. Tapi sebelum itu, Cikgu Lina nak pesan kepada anda semua, slot ini tidak berakhir di sini sahaja. Ini baru slot kedua. Kita ada lagi slot iaitu slot ketiga pada hari Isnin ni, jangan lupa hari Isnin malam 30 Ogos 8.30 malam Cikgu Linda menjadi moderator bersama Cikgu Sumarni dan Cikgu Azilah pula. Okey, iaitu nak kupas sistem dan aplikasi bahasa ya. Kita tak habis lagi ni, kejap ni Cikgu Patona sabar sebab Cikgu Linda nak promosi. Ada lagi. Okey, ini slot ketiga kami, kemudian ada lagi slot keempat. Cikgu Lina jadi moderator, Cikgu Sumarni dan Cikgu Norazimah pula. Ini semua barisan guru-guru yang cemerlang daripada zon bangsa Cikgu Linda, kawan-kawan Cikgu Linda ni. Okey, iaitu kupas pemahaman pula, iaitu pemahaman petikan umum, petikan sastra dan juga novel. Dan slot kami yang terakhir, ini Jumaat 3 September. Okey, itu sebab kamu kena subscribe YouTube Cikgu Lina. Cepat subscribe YouTube Cikgu Lina. Nanti tahu senang nampak ada notification semua. Okey, dan masukkan dalam planner. Apa pun kami akan blast iklan lah ya. Jangan lupa subscribe lah YouTube Cikgu Lina. Sebab dalam YouTube Cikgu Lina kamu boleh belajar bahasa Melayu standard, kamu boleh belajar soalan kebat, kamu boleh belajar soalan novel, KSSM, semua ada. Okey, dan slot kami yang terakhir bersama Cikgu Salwani dan Cikgu Rohani. Semua ini adalah penulis modul dan buku latihan BNKSSM, iaitu kita kupas pula rumusan. Rumusan ya. Okey, jadi jangan lupa log tarikh itu bersama kami semua dan bersama Cikgu Linda. Dan apa lagi, kita serahkan perkongsian ilmu ini. Sekejap ya, saya ni perkongsian ilmu ini kepada Cikgu Patona. Okey, silakan Cikgu Patona. Assalamualaikum semua, selamat malam. Cikgu harap semua masih duduk lagi di depan sini ya. Jangan lari, malam masih muda. Okey, sekarang tiba giliran cikgu untuk meneruskan slot pada malam ini. Okey, sekarang ni kita pergi teknik menulis bahagian B. Itu sebagai latar belakang tadi ya.
Okey, ini arahan soalannya iaitu pilih satu. Ya, sebenarnya ada 4 soalan. Ya, ada karangan jenis yang berformat, ada yang tidak berformat. Ya, jumlah patah perkataannya 350 ya. Kalau kurang 350 tu susahlah nak dapat peringkat yang tinggi ya. Okey, hingga 500. Okey, ini soalan yang kita akan buat pada malam ini. Okey, soalannya. Okey, nanti cikgu akan tunjukkan teknik cikgu ya. Okey, ini yang kita akan bedah untuk malam ini. Pilih satu daripada soalan di bawah. Okey, satu je sebenarnya ya. 350 hingga 500. Okey, kita baca dulu. Dalam kotak tu, sambutan ulang tahun kemerdekaan ke-63 akan disusuli Hari Malaysia pada 16 September ini. Berbanding tahun sebelum ini, sambutan sudah pasti jauh berbeza dari segi kemeriahan maupun saiznya disebabkan impak krisis kesihatan COVID-19. Negara kita belum bebas kekangan ini. Meskipun sambutan berbeza disebabkan norma baharu, saya percaya semangat meraihkan kedua-dua hari bersejarah kekal kental dalam jiwa Malaysia. Walau apapun dugaan, ujian dan cabaran, kita perlu menerima hakikat hidup. Perlu diteruskan selagi nyawa dikandung badan. Kita tiada pilihan untuk berhadapan norma baharu kehidupan. Masalah kesihatan berkaitan COVID-19 akan menjadi sebahagian daripada hidup. Semuanya terletak di tangan kita. Okey, sebenarnya isu ni masih baru ya, tahun lepas. Ya, cikgu ambil sumber ni dari berita harian ya, online. Okey, format soalannya sebenarnya kena petik dari mana ya soalan itu diambil. Okey, penyataannya petikan akhbar di atas melaporkan sambutan ulang tahun kemerdekaan negara kita pada tahun lepas. Okey, soalan cikgu. Sebagai seorang warga negara, golongan remaja juga perlu turut serta dalam sambutan Hari Kebangsaan walaupun situasinya berbeza. Oleh hal yang demikian, anda ingin menulis rencana yang bertajuk penerapan nilai patriotisme dalam kalangan remaja. Nanti cikgu tanya mana fokus, mana tema. Okey, macam mana nak buat? Okey, apa tu? Kaji soalan, ya, kemudian analisis, ya, bedah soalan. Ya, itu ialah apa yang harus dilakukan. Okey, kaji soalan tu apa? Ya, analisis tu apa? Ya, bedah soalan tu apa? Okey, tema. Mula-mula kita cari tema. Okey, fokus. Ya, kemudian siapa? Siapa yang terlibat sebenarnya ya? Okey, siapa? Temanya ialah nilai patriotik. Tema inilah cerita secara umum ya, apa idea ya, cerita utamanya. Okey, fokusnya tadi ya, kalau anda nampak ya, ialah langkah-langkah ya, usaha atau cara. Ya, sebenarnya dalam BM ni ada 3 saja fokus, iaitu langkah, ya, kesan dan faktor. Ya, ini pun sebenarnya kamu belajar dalam rumusan ya, mesti tahu ya, membandingkan apa itu faktor, kesan, langkah. Okey, siapa yang ditanya di situ? Ya, golongan remaja. Okey, biasalah ya, panduan menjawab karangan bahagian B ni mestilah baca maklumat tadi ya. Okey, yang kedua kenal pasti tema. Okey, kita dah dapat dah tadi tu ya, temanya. Ya, kemudian fahami kehendak arahan soalan. Kita dah dapat tadi arahan soalannya ialah langkah ya, atau usaha. Kemudian yang keempat, bina kerangka. Okey, cikgu ada teknik yang baru nanti untuk menguraikan ya, bagaimana untuk membina isi huraian ya, ayat contoh dan ayat penegas. Ya, ayat penegas ni sebenarnya penting ya dalam setiap perenggan isi. Okey, kemudian macam mana nak bagi karangan kita sampai 350 hingga 500. Okey, cikgu dah nyatakan tadi ada jenis karangan berformat dan karangan tidak berformat. Okey, yang berformat ni biasanya
arahannya jelaskan ya, ulaskan, huraikan, bincangkan. Yang ni yang tidak berformat ya, berikan pendapat. Maknanya kat situ terbuka. Okey, manakala yang berformat, okey, inilah contoh-contoh yang berformat ya, sepucuk surat ya, tuliskan berita, rencana akhbar ya, sediakan teks. Teks ini memang banyak ya, syarahan, ucapan, laporan ya, pidato ya, ada macam-macam lagi. Okey, kita dah dapat dah tema. Okey, fokus atau kunci. Sebenarnya ada macam-macam ya perkataan yang diguna untuk menerangkan fokus ya, ataupun arahan soalan ya, ataupun kata kunci. Okey, begitu juga dengan format ya. Sebenarnya ini yang paling besar ya untuk kita menganalisis ya satu-satu soalan itu ya. 3 ni yang paling penting. Okey, tema, macam mana nak cari tema? Okey, perkataan yang diulang-ulang dalam soalan ya, ataupun topik atau isu atau pokok ya persoalan ya, ataupun cerita. Itulah temanya. Okey, terletak dalam ayat penyataan. Okey, biasanya akan diulang ya, apa bahan rangsangan tadi. Okey, diulang semula dalam penyataan. Okey, manakala fokus, okey, cikgu dah nyatakan fokus ada 3 yang asasnya ya, tapi walaupun di situ cikgu tulis faktor ya, kesan, langkah ya, ada perkataan lain ya yang sinonim ya dengannya. Katalah faktor, ada juga perkataan punca ya, ada perkataan yang lain juga. Begitu juga dengan kesan ya, ada juga impak. Jadi kena buatlah jadual ya, supaya kalau keluar perkataan ya yang berbeza, okey, kita faham ya maksudnya. Okey. Selain itu, kita kena tahu ya siapa yang ditanya di situ ya. Biasanya satu lagi di sini ya, murid dari segi ganti nama ya, kami sepatutnya kita. Jadi kena hati-hati ya menggunakan ganti nama di situ. Okey, satu lagi kalau antarabangsa ya, kalau antarabangsa tu dimasukkan luar negara ya, maksudnya bukan negeri dalam Malaysia ya. Okey. Kemudian siapa ya, siapa ni mestilah contohnya kerajaan ya. Kerajaan ni boleh pergi kepada negeri-negeri ya, boleh kepada luar negara pun kerajaan ya. Kemudian keluarga. Okey, keluarga ni kita tak bolehlah sebut keluarga ya. Sebenarnya keluarga ni boleh dipecahkan lagi kepada siapa ibu, ada ayah, ya, ada datuk, ada nenek ya. Jadi dari awal karangan itu sampai ke akhir mesti ada kepelbagaian ya, ada semua ya peringkat ahli keluarga itu ya, kena nyatakan. Ya, begitu juga dengan masyarakat ya. Masyarakat ni ada golongan pekerja ya, ada komuniti, ada kampung ya, ada pelbagai ya. Jadi janganlah guna perkataan yang sama ya. Begitu juga dengan remaja ya. Katalah kalau remaja ni pelajar ya, murid, pekerja ya, kalau sudah habis sekolah. Okey, sekarang ni kita nak buat kerangka karangan. Okey, mesti ada pendahuluan ya. Karangan ni mesti lengkap ya. Mesti ada pendahuluan, ada isi dan penutup. Okey, ini teknik cikgu yang cikgu nak perkenalkan. Okey, cikgu gunakan template ni. Ya, template ni sebenarnya boleh memudahkan kamu ya, supaya untuk memastikan semua isi itu dapat disusun ya, dengan menguruskannya dengan baik ya, tidak berulang-ulang. Okey, cikgu nak buat template untuk pendahuluan dulu. Okey, cikgu letakkan di situ ada 5 ayat ya, ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ada ayat 5. Ya, sementara tema ayat yang lain pula dalam sebuah pendahuluan itu mesti menunjukkan tentang tema ya. Tema itu untuk menerangkan isu ya, apa yang dikatakan tadi ya, isu pokoknya. Okey, kemudian untuk menambahkan jumlah ayatnya ya, boleh menerangkan tentang definisi. Ya, definisi ni pun sebenarnya tak perlulah gunakan kamus ya, rujuk kamus muka surat berapa, halaman berapa, kamus dewan edisi berapa. Ya, sekadar umumnya ya.
Okey, ada teknik-tekniknya nanti ya. Okey, begitu juga dengan ayat yang huraian. Okey, dalam pendahuluan pun kena ada ayat huraian. Okey, cikgu gunakan di situ kata tanya. Ya, biasanya soalan ni kan bertanya. Okey, jadi kita jawablah soalan itu ya. Pecahkan kepada kalau bahasa Inggerisnya 5W1H ya. Okey, jadi kat situ dah dapat 5 ayat. Okey, ini tujuannya. Okey, katalah pendahuluan ni kita anggarkan tadi jumlah patah perkataannya 80 ya. Sebab ada berapa ayat kat situ? Termasuk ayat arahan tadi ya, langkah-langkah ya, usaha-usaha. Jadi ada 8 ayat, kalau satu ayat 10 perkataan. Jadi ada 80 perkataan. Tadi Cikgu Salina beritahu ya, pendahuluan itu lebih kurang 80 ke 100. Ya, katalah ayat yang kamu dapat 8 ayat ya. Kemudian kalau nak masukkan ungkapan menarik ya, boleh ya. Jadi boleh tambahkan jumlah patah perkataan. Okey, sementara perenggan isi, lain sikit jadualnya ya, templatenya. Okey, di situ cikgu ada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5 dan ayat 6. Okey, tetapi dalam perenggan isi cikgu letakkan di situ ayat topik ya. Ayat topik ini ialah ayat isi ya. Kadang orang gunakan ayat judul ya. Ada juga perkataan yang lain ya, tapi samalah maksudnya. Okey, letakkan di situ isi 1 ya. Nanti isi 2 guna template yang berbeza. Okey, kemudian mesti ada ayat huraian ya. Dalam setiap perenggan isi mesti ada ayat huraian. Okey, huraian ini mesti menjawab soalan-soalan itu ya. Apa, mengapa, bagaimana, ya, siapa, di mana, bila. Ya, sebab ini sebenarnya memenuhi ya kehendak soalan ya. Bila ditanya kita jawab. Ya, biasanya cikgu di sekolah pun tanya, apa ya, kenapa. Okey, jadi caranya begitu ya, kita menghurai. Ya, apa yang kita sudah beri untuk ayat topik. Okey, kemudian ayat contoh. Okey, boleh bagikan contoh 1 ya, koma ya, tekniknya contoh 2 dan contoh 3. Kalau dapat 2 contoh, contoh 1 dan contoh 2. Okey, masukkan dalam kotaknya ya. Okey, di situ ada letaklah ayat yang pertama. Kemudian setiap perenggan isi mesti ada ayat penegas. Okey, pada cikgu ayat penegas ini boleh ambil semula ya ayat topik itu untuk dijadikan ayat penegas ya, tetapi letakkan tegasnya ya, mesti ada ada perkataan yang menunjukkan itu ayat penegas. Okey, dan kemudian masukkan ungkapan menarik ya. Okey, kalau berdasarkan jadual cikgu ni, template cikgu ni ada 9 ayat ya. Jadi lebih kurang 90 ke 100 ya perkataan. Okey, untuk perenggan penutup pula cikgu menggunakan template yang begini ya. Okey, ada ayat kesimpulan, ayat cadangan ya, ayat amaran dan ayat harapan ya. Jadi ada 4 ayat ya di sini. Boleh jadikan 8 ayat juga ya sebenarnya. Kalau kesimpulan tu bolehlah guna untuk 2 ya, huraikan kat situ. Okey. Masukkan juga kalau sebenarnya kalau peribahasa tu kata-kata hikmat sebenarnya jadi panjang lah ya penutup tu. Ya, sebenarnya asasnya ialah 4 ayat ini ya. Okey, kesimpulan dan pendahuluan pastikan seimbang ya, sama panjangnya ya, sebab keseimbangan perenggan ya itu dititik beratkan ya. Okey, ini contoh ayatnya. Okey, untuk ayat tema ya cikgu bagi tadi. Cikgu gunakan langkah penerapan nilai patriotisme dalam kalangan remaja harus diambil. Okey, cikgu bagi definisi di sini ya. Okey, teknik tengok ya, bagi definisi. Tak perlulah rujuk kamus ya. Okey, cikgu letak di situ
Umumnya nilai patriotik bermaksud nilai cinta akan negara. Dapat 2 ayat. Okey, ayat yang ketiga, penerapan nilai patriotik semakin pudar dalam kalangan rakyat. Okey, ini dah penerangan dah tu. Okey, di mana ya? Jawab di mana isu ini menjadi topik perbincangan hangat di media sosial. Okey, singkatannya sekarang ni medsos. Ya, kalau di Indonesia memang suka gunakan singkatan-singkatan. Okey, situ akronim. Ya, boleh juga guna di situ. Okey, cikgu merahkan di situ ialah menjawab ya di mana. Okey, kemudian siapa? Golongan remaja, ya, termasuklah generasi muda. Siapa golongan remaja tu? Generasi muda ya, pelajar, penuntut universiti ya, ataupun yang sudah bekerja. Okey, kalau soalan bila? Okey, isu ini saban hari dibincangkan sejak kebelakangan ini. Ya, sebenarnya kedudukan untuk ayat tanya ni, kata tanya ni ya, bolehlah diletakkan ikut, kalau awak ingat bagaimana dulu pun boleh ya, siapa pun boleh ya. Tak semestinya ikut yang cikgu letakkan di sini. Okey, kemudian bagaimana? Bagaimana ini ialah tindakan ya. Mereka tidak lagi dilihat terlibat dalam aktiviti atau program sambutan Hari Kebangsaan. Okey, mereka ni siapa? Merujuk kepada siapa tadi tu ya? Remaja. Okey, kesan. Kat sini tambah satu lagi ya, kesan. Okey, jika senario ini berterusan, ya, semangat patriotik golongan remaja ini akan terus hilang sedikit demi sedikit. Okey, ada 5 ayat di situ. Okey, manakala ayat arahan, okey, ini perenggan pendahuluan ya. Tengok beza. Ayat yang bawah sekali ini dipanggil ayat arahan. Ya, ini sebenarnya untuk menggambarkan ya, kamu faham apa tugasan soalan itu ya. Okey, di situ cikgu letakkan fokusnya ialah usaha. Okey, terdapat pelbagai usaha. Ini boleh gunakan ayat yang sama macam ini ya untuk setiap karangan awak nanti ya. Okey, senang saja ya, gunakan template yang sama ya, kemudian sesuaikan ikut tema ya. Okey, pelbagai usaha harus dilakukan untuk memastikan semangat patriotik dalam kalangan remaja sentiasa berkobar-kobar. Tu kalau sentiasa berkobar-kobar tu dah dikira ungkapan menarik. Ya, betul kan Cikgu Salina? Okey, sekarang ni itulah dikata tadi. Macam mana? Kita pergi formatnya pula ya. Okey, ini ialah formatnya. Okey, rencana mesti ada tajuk kan? Okey, tadi tajuknya tu dah ditulis dalam soalan. Okey, sebenarnya mudah ya. Karangan bahagian B ni. Ya, kalau soalannya memang kita dapat nampak ya apa fokusnya. Okey, kemudian oleh siapa penulisnya? Letaklah nama kamu ya, sebab kamulah penulisnya. Okey, ini daripada ayat-ayat dalam jadual tadi ya, cikgu pindahkan tulis dalam satu perenggan. Okey, tengok ya, cikgu dapat 66 patah perkataan di situ. Ya, belum ditambah lagi dengan peribahasa ya, ungkapan menarik. Okey, jadi ini boleh digunakan sebagai panduan ya untuk menulis pendahuluan ya. Ini yang paling asas lah ni ya. Okey, sekarang kita pergi kepada isi pula. Okey, isi 1. Okey, isi 1 mestilah kita tengok ya. Program cinta akan negara harus diadakan untuk golongan remaja. Mestilah kena buat program ya untuk menerapkan nilai-nilai patriotik. Ya, pelbagai program. Okey. Siapa dia? Kerajaan. Okey, media massa. Ya, jadi di sini boleh dibahagikan ya kepada pelbagai pihak. Di situ ada 3 pihak. Okey, nanti masa huraian ya boleh pecah-pecahkan ya kepada 3 pihak itu. Okey, untuk menjawab soalan apa? Okey, programnya apa? Kenapa ya? Kenapa diadakan? Ya, untuk
mendidik golongan remaja hormat ya kepada undang-undang. Ya, kemudian mendidik remaja mempelajari sejarah negara ya supaya nilai patriotik ya semakin tinggi ya dalam jiwa remaja. Ya, kemudian kenapa? Mengenali ya simbol-simbol negara. Okay, simbol-simbol negara ni apa contohnya? Bendera, ya, bunga raya. Ya, jadi kita kena kenal. Ya, itu ialah simbol negara kita. Okey, kenapa? Okey, program khusus yang diadakan akan memberi peluang kepada ramai remaja yang terlibat. Ya, memang kena ya buat program ya untuk memastikan remaja didedahkan ya dengan program-program. Okey, bagaimana? Okey, pelbagai cara. Ya, mula-mula kita cakaplah pelbagai cara. Okey, contohnya kena terangkan di situ, mewajibkan. Okey, caranya mewajibkan ya semua murid. Ya, katalah lepasan sekolah untuk menyertai program yang dirancang. Okey, siapa? Siapa yang perlu buat? Okey, Kementerian Belia dan Sukan. Ya, kat situ memang kena tepatlah faktanya ya. Kat situ Pertubuhan Belia Kebangsaan. Okey, kemudian murid sekolah. Okey, di mana? Ya, biasanya remaja ini di sekolah ya, di universiti ya, ataupun kalau dah habis belajar ya Persatuan Belia. Ya, kemudian bila, untuk menjawab soalan bila, ya buatlah masa cuti sekolah ya ataupun cuti kelepasan. Okey, manakala ayat contoh di situ. Okey, apa programnya? Ya, contohnya dasar pendidikan negara ya dalam subjek sejarah. Okey, dalam kurikulum kan ada subjek sejarah kan, itu salah satu subjek yang wajib lulus untuk dapat sijil SPM. Okey, yang lain ialah tayangan filem ya Bukit Kepong. Okey, apa lagi filem yang berunsur patriotik ya Lieutenant Adnan ya, kemudian aktiviti tahunan di sekolah. Itu programnya. Ya, setiap tahun mesti ada sambutan Hari Kebangsaan ya diadakan di sekolah. Okey, kemudian untuk ayat penegasan, okey, tu cikgu tunjuk kat situ, guna sajalah tu penanda wacana tu, ya tegasnya. Okey, program cinta akan negara harus diadakan untuk golongan remaja. Okey, ini untuk isi 1. Okey, kita tengok bila dipindahkan dalam perenggan. Ya, tengok ya. Berapa patah perkataan tu. Okey, di situ cikgu belum masukkan lagi peribahasa tu. Okey, siapa yang dah kira berapa jumlah patah perkataan? Okey, program cinta akan negara harus diadakan untuk golongan remaja. Ya, remaja perlu dididik untuk sentiasa menunjukkan rasa hormat kepada undang-undang negara. Okay, remaja juga harus mengetahui ya, sejarah negara. Tengok kat sini memang cikgu belum masukkan lagi ya peribahasa. Nanti peribahasa tu okey, kalau katalah ya panjang lebih daripada yang dicadangkan tadi, ya katalah lebih daripada 120, okey, boleh kurangkan ya mana-mana ayat yang ada dalam ni dan awak boleh masukkan peribahasa. Ya, kalau kat sini lebih kurang 162 ya. Okey, jadi dah lebih 120. Jadi bolehlah buang ya mana-mana yang awak rasa lebih penting untuk awak masukkan peribahasa yang menerangkan apa yang berkaitan dalam ayat awak. Okey. Ini untuk isi 1. Okey, dah habis ya. Kita dah dapat 160 dah di sini ya. Banyak dah tu. Okey, untuk isi 2 pula. Ya, apa isi? Agaknya untuk menerapkan nilai patriotik. Okey, semua pihak memainkan peranan mengadakan sambutan. Ya, buat sambutan pula. Ya, tadi tu adakan program. Okey. Apa dia? Sambutan Hari Kebangsaan.
Ya, boleh dilakukan dengan pelbagai cara. Okey, contohnya kibarkan jalur gemilang, ya, buat pertandingan lagu. Okey, manakala untuk menjawab soalan mengapa, ya, sambutan yang diadakan akan menyedarkan masyarakat tentang kepentingan hari kebangsaan. Okey, yang merah tu menjawab soalan mengapa, ya. Okey, bagaimana? Okey, rakyat boleh mengadakan pertandingan mencipta bendera. Okey. Okey, tindakannya kat situ cipta bendera, menyanyi lagu patriotik, ambil gambar, ya, kemeriahan sambutan. Ini yang paling senang lah sekarang awak suka kan. Suap foto, ya, suap foto, selfie. Ya, sebab yang lain tu kalau untuk menyanyikan lagu negara aku orang nyanyi awak dengar kan. Okey, siapa? Pihak lain, ya, turut bertanggungjawab. Okey, siapa? Swasta, ya, atau sektor korporat, ya, ibu bapa. Okey, manakala untuk menjawab soalan di mana, ya, pada kebiasaannya sambutan Hari Kebangsaan diadakan di dataran. Okey, dataran apa? Okey, bagilah yang tepat, ya, Menara Berkembar Petronas, ya, ataupun KLCC. Okey, bila aktiviti boleh dirancang, ya, sepanjang bulan kebangsaan. Okey, buatlah di situ, ya, secara sukarela, ya, sebab ini untuk memupuk semangat patriotik. Okey, contohnya. Okey, bagi contoh kat situ, negeri ke, ya. Okey, negeri atau tuan rumah, ya, bagi sambutan perluan diganti secara bergila-gila, ya, bukan hanya di Dataran Merdeka. Ya, buatlah tempat lain pula. Okey, ayat penegasannya. Okey, kat situ tak nampak sangat dia. Okey, semua pihak harus memainkan peranan mengadakan sambutan Hari Kebangsaan ni sebenarnya boleh diulang dari ayat topik tadi tu. Ya, tambahkan tegasnya sahaja. Okey, ini untuk isi 2. Okey, Cikgu Fatona sekejap, ya, sebab sebab banyak soalan-soalan yang masuk dan satu lagi kita masa pun dah nak hampir habis. Jadi saya kena keluarkan soalan-soalan supaya tak terlalu banyak sangat soalan yang Cikgu Salina kena jawab. Okey, pertama Kak Salina buka mic, ya. Okey, saya sambil tu saya cuba jawab. Kak Salina tolong tambah, ya, mana yang saya ni sebab masa dah nak habis, sebab kita tak boleh terlalu lama sangat. Okey. BM klasik boleh masukkan tak dalam karangan? Kalau pada pendapat saya tak boleh. Betul tak Kak? Sebab dia akan menjadi sukar untuk difahami. Itu pertama. Yes, betul. Tak markah tak kalau tak buat dalam bentuk format? Seperti yang Cikgu Salina sebut semalam, kalau tak buat dalam bentuk format, dia tak ada penolakan markah. Betul kan? Tapi impression pemeriksa akan turun. Betul, ya? Yes, betul. Okey. Seterusnya, wajib ke letak peribahasa setiap perenggan? Pada pendapat saya, kalau nak dapat karangan cemerlang, satu perenggan, satu peribahasa. Yes, betul Lina. Betul. Seterusnya, berapa peribahasa untuk karangan cemerlang? Senang cerita, kalau 5 perenggan, 5 peribahasa lah. Seperti yang kita kata tadilah. Okey, kemudian domain awam ni murid perlu tahu atau tidak? Saya nak dengar jawapan pada Cikgu Salina. Murid perlu tahu tak domain-domain ini? Seperti yang Cikgu Fatona sebut tadi. Sila Cikgu. Cikgu Salina. Pada saya, pelajar-pelajar tak perlulah tahu sangat, tak perlu tahu tentang domain. Okey, apa yang perlu awak tengok, ya, tengok soalan tu, ya. Tugas domain ni adalah tugas cikgu-cikgu yang menentukan, ya. Tugas awak baca dan cuba fahamkan. Okey, cikgu-cikgu yang akan cuba buat soalan mengikut domain-domain yang telah ditetapkan. Jadi kerja awak ialah membaca soalan itu dari awal sampai akhir, kenal pasti apa perkara-perkara yang perlu dikenal pasti dan jawab ikut kehendak soalan. Okey, jangan anda meningkan kepala, ya, sebab saya tengok juga tanya domain ni, domain tu, ya. Tak perlu fikir yang itu bukan kerja awak, ya. Okey. Selepas tu ada guru, saya rasa guru yang bertanya, galakkan pelajar jawab soalan berformat ataupun tidak berformat. Apa komen Cikgu Salina? Pada saya, okey, format tak format. Sekarang tengok soalan. Okey, jangan tengok format tak format, ya, sebab tengok soalan. Kalau soalan itu awak dapat idea yang banyak, itu yang awak ambil. Okey, bukannya awak tengok format, awak takut awak pun tak. Tengok soalan yang mana dia hampir dengan anda. Anda biasa baca, biasa tengok,
dan tahu jawab yang itu ya. Jangan takut dengan format ya. Jangan takut dengan format. Sebab format itu tidaklah akan mengganggu markah. Dia hanya akan turun sedikit saja. Jadi kita sebagai guru kita kena ajar format lah kepada anak murid. Macam tu kan. Jadi bila anak murid kita mahir format, jadi anak murid kita tak ada masalah nak jawab janji. Soalan itu dekat dengan pelajar. Dekat dengan pelajar, format ke tak bawa format, boleh ambil. Seterusnya ada ni berapa kali ditanya, kalau ayat kesan tak letak dalam huraian, dalam isi, boleh menjejaskan markah atau tidak? Oh, sangat-sangat menjejaskan ya. Sebab apa saja, apa cara tindakan yang kita buat, usaha yang kita lakukan mesti ada kesan. Dan kematangan jawapan calon itu dinilai daripada kesannya. Kalau kesan itu umum sahaja, macam cikgu sebut semalam, kalau dia kata akan memberi kesukaran kepada pelajar, kita tak jelas akan menyusahkan pelajar dari segi apa. Okey, jadi kena jelas kat sini. Okey, satu contoh. Misalnya banjir, cakap tentang banjir. Banjir boleh memberi kesusahan kepada masyarakat. Ini umum. Untuk jadikan dia matang, banjir boleh meragut nyawa, memusnahkan harta benda dan menyebabkan penyebaran penyakit. Ini yang kita anggap dia sebagai matang. Ya, jelas ya? Baik. Lepas tu, kalau terlebih patah perkataan ataupun kurang, adakah impression pemeriksa akan turun? Ya, akan turun lah. Akan turun lah kan? Sudah pasti, ya betul. Sudah pasti akan turun dan kena berlatih 510 campur tolak ya, betul Cikgu Salina? Dan betul, akhir sekali ya, ada yang bertanya teknik huraian yang Cikgu Salina dikongsi tadi kan, untuk langkah kan, contohnya untuk langkah, sesuai tak untuk faktor dan faedah? Yes, sesuai. Semalam cikgu dah bincang tentang punca. Ingat lagi tak semalam punca? Punca. Yang kita berkait dengan sungai. Cikgu dah ajar macam mana punca tu berkait. Benda yang sama. Formula semalam yang berbeza, ICT. Jadi kita boleh buat kepentingan juga ya, sama, boleh. Sangat boleh. Okey. Jadi seterusnya ada yang bertanya tentang karangan bahagian A. Karangan bahagian A kena tengok yang bahagian A punya slot. Tak perlu saya nak jawab ya. Kemudian saya rasa okey, tak ada lagi soalan sebab kita dah drag masa. Saya terpaksa potong sedikit Cikgu Patonah punya presentation. Okey, tak apa ya Cikgu Patonah ya. Sebab apa yang kita nampak daripada Cikgu Patonah ini iaitu ayat topik, ayat hurai, ayat contoh, ayat kesan, ada ayat kesan kat situ dan juga ayat penegas dan juga bagaimana semangat patriotik itu kita sampaikan untuk meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan generasi muda, generasi hari inilah. Jadi di situ saya rasa Cikgu Salina ada apa-apa nak tambah tak mengenai perkongsian kita pada malam ini, sebab saya berjanji kita habis pukul 10 suku. Jadi kita ada 1 minit lagi. Dipersilakan Cikgu Salina. Okey, yang pertama sekali tadi kalau kita lihat apa yang saya dah sentuh pertama tadi, saya harap dapat beri panduan dan disokong dengan cara yang disampaikan oleh Puan Fatona, mungkin dapat membantu. Tapi apa-apa pun terpulang pada anda. Cikgu-cikgu yang ada di sini kami hanya berkongsi. Sekiranya boleh diaplikasikan, boleh guna ya. Kemudian kalau kita tengok dari segi pemakahan tadi telah disentuh. Okey, itu bukanlah satu pemakahan yang mutamat ya. Cikgu pun nak cuma maklumkan sebab kita belum lagi menduduki peperiksaan yang sebenarnya. Jadi skala pemakahan itu sebenarnya pun kita tak tahu lagi apa yang akan dikeluarkan oleh pihak yang terlibat, mereka yang akan sediakan. Jadi kita buat masa ni apa saja kita masih ikutlah apa saja yang cikgu-cikgu buat di sekolah ya. Apa saja yang cikgu-cikgu buat di sekolah kita ikut. Sebab kita tak boleh kata ini. Sebabnya mungkin Puan Fatona dia dengan cara dia sendiri mungkin menjadi panduan lah, tapi kepada pelajar jangan fikirkan itu. Alright, jangan fikirkan barakah tu, fikirkan sekarang bagaimana nak mengarang ya, bagaimana nak dengan cemerlang. Dengan cemerlang, itu saja. Dan saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Kalau ada salah dan silap saya mohon ampun dan maaf. Kekurangan itulah kekurangan saya sendiri. Yang lebih itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. So yang penting cikgu halalkan ilmu yang saya beri kepada anda ya pada malam ini dan malam semalam. Sekian, terima kasih Linda. Okey, Cikgu Patonas, kata-kata terakhir sebelum kita berpisah. Cikgu Patonas, silakan. Terima kasih semua kerana sudi ya membuang masa malam ni, meluangkan masa sampai larut malam ya.
Okay, cikgu doakan semoga semua akan berjaya dengan cemerlang. Ya, jangan takut dengan BM. Ya, jawab BM ingat cikgu. Jawab BM, ingat cikgu BM anda. Okey. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada siapa yang sudi menonton perkongsian kami pada hari ini. Jangan lupa slot kami yang ketiga. Okey, pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara, berpisah kita membawa ilmu, bina bangsa demi negara. Rasa sayang, rasa sayang, hey lihat nona jauh, rasa sayang. Bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi